Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam siri ke-9 Goal Forever hari ini. Dalam siri ke-8 sebelum ini telah dibincangkan aktiviti mencetak mata wang dan dijelaskan bahawa ada kesan positif dan ada kesan negatifnya. Positifnya kerana dunia akan dicurahi hujan mata wang kertas dan emas naik. Yang negatifnya kerana inflasi bakal muncul di masa hadapan. Mungkin kerana lewat munculnya di masa depan, maka kita tidak beri perhatian sangat. Pada sisi perkongsian Goal Forever hari ini, saya akan bincangkan satu perkara penting. Perkara ini saya sebutkan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan mencetak mata wang. Adakah benar Bank Pusat mencetak mata wang? Atau sekadar rekaan, berita rekaan? Cuba kita lihat kepada beberapa contoh laporan berita antarabangsa, arus perdana, mainstream media. Sebelum ini, istilah money printing jarang digunakan oleh media arus perdana. Mereka cuba mengelak menggunakan istilah money printing ketika kemelesetan sebelum ini, tahun 2001, tahun 1998 dan sebagainya. Sukar kita nak dengar istilah mencetak mata wang oleh media arus perdana. Sebelum ini hanya media bukan arus perdana yang bincang dan berhujah tentang money printing. Di pihak bank-bank pusat negara-negara dunia, media-media utama dan penyokong-penyokong tegar sistem kewangan yang sangat kompleks ini, mereka akan elak guna istilah ini. Mereka malah mempertahankan kaedah ini dalam menangani kemelesetan ekonomi, iaitu yang pertamanya mencetak mata wang dan yang keduanya menurunkan kadar faedah. Baik, hari ini mari kita sama-sama rujuk kepada paparan berikut. Paparan menunjukkan beberapa contoh portal berita arus perdana dan mereka menggunakan istilah money printing hampir kesemuanya. Kita lihat yang pertama, ft.com, Financial Times, money printing is valid, etc. etc. Yang keduanya, Reuters.com, ECB primes money printing gun, dan seterusnya. ECB adalah European Central Bank. Yang ketiganya, straitstimes.com, US dollar is still king, dan ada money printing di dalam artikel tersebut. Dan seterusnya, yang terakhir di bawah sekali, Forbes.com, majalah yang terkenal. Kesemuanya ini adalah pada tahun 2020. Berita-berita ini disiarkan 2020 Mac dan April. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell, artikel yang paling bawah sekali yang saya bulatkan namanya. Beliau adalah Presiden Bank Pusat Amerika, seorang yang sangat berkuasa dalam hal kewangan Amerika. Beliau berjanji dalam artikel tersebut akan mencetak mata wang pada paras yang belum pernah disaksikan sebelum ini. Paparan berikut adalah petikan daripada artikel portal Forbes.com tersebut. Cuba kita lihat lagi apa yang diperkatakan oleh Jeremy Powell. Terdapat 3 perkara penting yang saya tunjukkan pada paparan. Yang pertama, bank-bank pusat negara-negara di dunia ada koordinasi rapat. Mereka ada koordinasi rapat, namun ini tidak dapat menahan kejatuhan luar biasa ekonomi global. Ya, mereka
berpakat. Hakikatnya mereka berpakat berkaitan mata wang kertas dan berpakat menyisihkan peranan emas dan perak yang merupakan wang sebenar yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana mereka mampu, sama-sama kita saksikan. Yang keduanya, di dalam artikel yang sama kita dapat lihat apa yang mereka lakukan tiada dalam buku teks. Ini yang mereka sebut tiada dalam buku teks dan tidak diajar di mana-mana sekolah perniagaan. Ini kenyataan mereka dalam artikel tersebut. Sahabat-sahabat boleh rujuk sendiri artikel Forbes.com ini, iaitu merujuk kepada program rangsangan ekonomi global saat dan ketika ini, mencetak mata wang dan menurunkan kadar faedah. Kenyataan ini saya percaya malah mereka langgar peraturan-peraturan yang mereka sendiri buat. Yang menariknya, dalam ayat berikutnya mereka mengaku bahawa mereka tidak pasti kesan jangka pendek, kesan pertengahan, kesan jangka panjangnya. Kenyataan kedua ini saya tidak percaya. Tidak percaya mereka tidak tahu apa-apa tentang kesan-kesan buruk daripada program rangsangan ekonomi yang mereka lakukan secara global kali ini. Seolah-olah mereka tidak tahu apa yang bakal berlaku. Walaupun sejarah telah menyaksikan beberapa episod seumpama ini. Sila rujuk siri ke-7 Gold Forever. Ditambah pula dari segi saiznya kali ini, program rangsangan yang jauh lebih besar. Takkan nak jangka kesannya kecil. Contohnya macam kemelesatan pada tahun 2008 ataupun 2001 ataupun 1998 sebelum ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, polisi kewangan yang mereka gubal, mereka langgar. Ini pengakuan mereka sendiri. Mereka buat polisi dan mereka tak ikut. Mereka sendiri tidak ikut, justru dunia sedang saksikan bagaimana mereka mencipta rekod berganda. Banyak polisi yang mereka buat sendiri dan mereka pecahkan, tidak ikut peraturan sendiri. Disiplin out, grade F. Manakala emas yang mereka label sebagai tidak memberi apa-apa dividen, hanya duduk diam, tetapi mereka simpan dan mereka kawal dengan ketat emas. Dan mereka berbangga ada sekian-sekian banyak dalam simpanan mereka. Fikirkan sahabat-sahabat, adakah mencetak wang ini suatu yang diada-adakan ataupun ianya memang benar-benar dilakukan oleh semua bank-bank pusat negara-negara dunia? InsyaAllah sahabat, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian Gold Forever yang akan datang. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi